Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita laksanakan kewajipan kita solat fardu subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita sedang berada di bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain, iaitu bulan Ramadan, yang mana kelebihan bulan Ramadan ini kita dah maklumlah, selalu diperingatkan. Bulan yang penuh dengan keampunan, melebihi bulan-bulan yang lain. Bulan itqu minan nar, pembebasan dari neraka. Bulan yang mana amalan fardu digandakan 70 kali ganda. Amalan sunat diberi pahala fardu, dan banyak lagi kelebihan. Yang mana kita pada siang hari ini kita berpuasa, dan pada malam hari ini kita bertarawih dan tadarus. Dan ada yang paling istimewa, iaitu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita taufik untuk kita meraih sebanyak-banyak pahala di bulan Ramadan ini, serta diberikan kesempatan untuk mendapatkan bulan Lailatul Qadar. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita mencapai maksud daripada puasa semua. Selain daripada pahala dan ganjaran yang dijanjikan, dia ada maksud. Semua amalan yang disyariatkan, setiap amalan itu ada maksud. Dan maksud puasa ialah supaya kita la'allakum tattaqun. Biasa kita dengar kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Kata para ulama, itulah maksud daripada puasa, untuk kita meningkatkan ketakwaan kita. Jadi kalau kita sekadar berpuasa tapi ketakwaan kita tak meningkat, maka kita belum lagi merealisasikan firman Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun. Kita hanya melaksanakan kewajipan, mungkin insya-Allah dapat pahala, dapat ganjaran, tapi maksud belum tercapai. Dan apa itu takwa, itu pembahasan panjang. Cuma pagi ini insya-Allah kita sambung pengajian kita supaya bertambah lagi lah pahala kita di bulan Ramadan ni. Dan pahala ini tak samalah macam bulan-bulan lain. Bagi yang menganggap majlis ilmu ni bagi dia fardu, maka diganjarkan 70 kali fardu. Bagi mereka yang merasakan ini sunat saja sebab dia dah belajar, maka dapat pahala fardu. Jadi sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dulu dengan bacaan kita Al-Fatihah. Ya.
InsyaAllah kita kita sambung pembahasan kita tentang hukum akad. Pada pertemuan yang lepas kita bahas tentang wajib akli. InsyaAllah pagi ini sambung dengan mustahil akli. Faqad arafta bihadzal inqisam alwajib ila daruriyyin wa nazariyyin. Sungguh kamu telah mengetahui bahawa pembahagian wajib itu kepada yang daruri dan nazari. Maksudnya perkara yang wajib bagi akal, yang mesti bagi akal. Ada dua jenis, satu daruri yang mudah, satu campur satu dulu, dan ada yang nazari yang perlu kepada penelitian akal yang mendalam. Wa qawluhu wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujudu, yani aidan imma ibtidaan atau ba'da sabqin nazar. Perkataan musannaf pengarang kitab ni Imam Sanusi sendiri, wal mustahilu, perkara yang mustahil, ialah ma la yutasawwaru fil aqli wujudu, sesuatu yang tidak dapat digambarkan, dibayangkan pada akal oleh kewujudan. Akal tak boleh nak bayangkan, itu namanya mustahil. Apa itu mustahil? Akal tak boleh nak membayangkan perkara tersebut, itu dinamakan mustahil. Famisalul awal, kemudian dia kata ada yang daruri dan nazari lah, iaitu ada yang dengan sekali lintas saja kita boleh tahu benda ini mustahil. Tapi ada juga yang perlu kepada penelitian yang mendalam. Seperti mana perkara yang wajib itu ada daruri nazari, yang mudah dan yang susah. Yang mustahil pun ada juga yang mudah dan yang susah untuk kita bayangkan. Famisalul awal urul jirmi anil harakati was sukun. Contoh yang pertama maksudnya yang mudah. Contoh yang mudah, benda mustahil yang mudah kita bayangkan, maksudnya kita anggap benda itu mustahil, iaitu tidak adanya ataupun ternafinya pergerakan dan pegun ataupun diam terhadap jirim-jirim. Boleh tuan-tuan bayangkan ada jirim yang bergerak pun tidak, pegun pun tidak. Jirim benda, jirim itu benda. Dia bergerak pun tak bergerak pun tak. Boleh fikir? Boleh fikir? Tak boleh fikir. Tak boleh fikir, dia jadi nazari, susah nak fikir. Bagi orang yang dah balik ataupun yang matang, kalau ada, boleh ada bagi contoh tu. Benda yang dia bergerak pun tidak, tak bergerak pun tidak. Ada? Ada ke? Bergerak pun tidak, tak bergerak pun tidak. Tak ada. Tak payah fikir panjang ke? Ada benda. Sama ada dia bergerak atau diam. Contohnya, kipas ni tak bergerak. Kalau kita on, dia bergerak. Karpet ni tak bergerak, kalau kita alihkan dia bergerak. Itu benda-benda yang tidak ada iradah, tidak ada nyawa, tidak ada iradah, tak ada keinginan. Dia tak boleh gerak, dia hanya boleh digerakkan. Tapi kalau benda-benda yang bernyawa macam manusia, binatang, jin, malaikat dan sebagainya, dia boleh bergerak dengan sendirinya, ada iradah, ada keinginan. Dia boleh bergerak. Kecuali orang yang stroke,
Tapi itu boleh juga gerak juga dia punya nafas. Paru-paru dia bergerak, darah dia bergerak juga separuh. Kalau stroke separuh lagi tak gerak, masih lagi bergerak. Kalau tak bergerak, diam. Maksudnya pegun. Ini benda itu dia bergerak pun tidak, pegun pun tidak. Habis itu apa dia? Akal tak boleh fikir, akal tak boleh nak bayangkan. So kita kata mustahil wujudnya jirim yang bergerak pun tidak, tak bergerak pun tidak. Mustahil. Contoh benda yang mustahil. Tapi ingat benda-benda yang wujudi. Bila dikatakan jirim di sini maksudnya benda yang wujud. Ada benda yang tak wujud, dia panggil relatif ataupun i'tibar. Itu memang tak disifat karena dengan bergerak itu diam. Contohnya ruang ni ada bergerak, benda diam. Kita tak kata ruang bergerak dan diam sebab dia bukan benda yang wujudi. So kalau benda yang bukan wujudi itu kita tak maksudkan di sini. Yang kita maksudkan benda jirim, benda yang wujud. Ay tajarruduhu anhuma ma'an bihaitsu la yujadu fihi wahidun minhuma, iaitu kosongnya ataupun ternafinya terhadap kedua-duanya. Maksudnya jirim itu ternafi daripada jirim itu bergerak dan diam. Maksudnya bergerak pun tidak, tak bergerak pun tidak. Fa innal aqla ibtida'an la yatasawwaru thubut hadzal ma'na lil jirmi, kerana sesungguhnya pada awal-awal lagi akal tidak dapat menggambarkan sabitnya makna ini bagi jirim. Kalau kita kata jirim mesti sama ada dia bergerak atau dia diam atau tegun. Mustahil ternafi kedua-duanya sekali. Dan daripada contoh ni pun contoh juga, kita boleh tambah lagi pun boleh. Contohnya yang mustahil, dia bergerak dan diam serentak, itu lagi mustahil. Dia bergerak dan tak bergerak serentak, maksudnya dalam masa yang sama, itu pun mustahil. Ini bukan akidah, ini cuma nak bagi tahu apa itu mustahil akal. Apa itu perkara yang mustahil bagi akal. Sebab lepas ni kita akan bahas tentang akidah. Nak beritahu bahawa akidah Islam ada semuanya berkaitan dengan benda yang wajib dan berkaitan dengan benda yang mustahil. Maksudnya tak mungkin ada akidah Islam yang mustahil secara akal. Dan akidah Islam itu semuanya benda yang wajib ataupun harus, dua saja. Dia takkan, akidah Islam takkan ada benda yang mustahil. Cuma contoh-contoh di sini dia bagi kepada benda jirim. Jadi untuk kita memahami akal, sebab kita sendiri pun jirim, kita sendiri pun benda. Tapi yang akan kita bahas nanti dalam akidah tentang benda lain, Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, qadar dan qadar, kan? Kebanyakannya lain. So sebab itu perlukan akal untuk kita memahami perkara tersebut. Sebab benda lain ni kita tak nampak, panca indera tak boleh pakai. Untuk perkara-perkara gaib, panca indera tak boleh pakai. Kalau kita nak membahaskan tentang ketuhanan, nak isbatkan Allah Ta'ala itu wujud dengan melihat, mana susah. Kalau orang-orang yang bukan Islam tanya, mana Tuhan kau? Tunjuk. Macam mana kita nak isbatkan? Benda-benda gaib kan? Benda-benda keimanan, benda gaib. Tapi bukan berarti dia gaib, dia tak wujud. Bukan berarti dia tak wujud. Jadi kita kena guna akal untuk menjelaskan kepada orang bukan Islam lah, ataupun orang Islam yang mungkin goyang atau ragu-ragu.
Dia kata kalau Tuhan kau wujud, tunjukkan. Kan? Kalau dia betul-betul wujud, kita kata Tuhan itu wujud berdasarkan akal. Kalau nak tengok, sabar. Nanti di akhirat, di syurga kita akan tengok. Dia kata aku tak percaya. Kalau dia ada, mesti tunjuk. Kita boleh senang je. Kau ada roh ke tak? Katanya. Kau ada roh? Kalau dia kata tak ada roh, kita pun Assalamualaikum. Pihak layan apa macam ni. Kalau kata ada roh, tunjukkan aku roh kau. Dia pun tak boleh tunjuk. Habis tu kalau kau tak boleh tunjukkan roh, maknanya roh tak ada. Adakah semua benda yang tak boleh tunjuk berarti dia tak ada? Kita boleh tanya macam-macam lah kan. Malaikat, jin, roh, akal, macam-macam. Benda yang kita percaya dia wujud tapi belum nampak. Bukan tak boleh nampak, bukan tak ada. Belum lagi boleh nampak. Banyak benda. Secara akal kita boleh berhujah dengan orang yang bukan Islam. Wa misal tsani, contoh yang kedua, kaunul zatil aliyati jirman, ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Contoh yang kedua, benda yang mustahil, iaitu adanya zat Allah Ta'ala itu jirim. Contoh yang kedua masuk benda yang mustahil akli secara nazari. Ini perlu dipikirkan dulu. Maksudnya benda bukan semudah itu untuk kita faham. Perlu kepada penelitian akal yang mendalam. Iaitu Allah Ta'ala bukan jirim. Kenapa Allah Ta'ala bukan jirim? Tak boleh jirim. Ada satu orang kata, semua benda yang wujud jirim, semua benda hidup jirim. So Allah wujud, Allah hidup, mestilah Allah jirim. Tak dengar? Siapa yang suka tengok media sosial tu, orang dia famous, saya tak nak sebut lah nama, nanti viral pula jadi debat, tak susah. Tak susah pun sebenarnya, semalas lah kita kan. Tak dengar? Kalau yang tak rajin main media sosial tu mungkin jangan dengar. Yang macam kat saya sebut je nama, saya rasa kenal semua. Dia kata semua benda yang wujud jirim atau jisim, dan semua benda yang hidup jirim jisim. Jadi Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala hidup, mestilah jisim. Setuju? Dia ada PhD 2-3 tau jangan yang cakap PhD 2-3, tapi sayang bukan bidang-bidang tu je. Sebab tu kalau orang yang bercakap dalam bidang yang bukan bidang dia, mesti pelik-pelik, statement keluar pelik-pelik. Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib, kata ulama. Orang yang bukan ahli dalam bidang itu, kalau dia bercakap, keluar benda-benda pelik-pelik. Mekanik cerita pasal pembedahan, mentang-mentang dia bedah enjin, dia cerita tentang paru-paru manusia. Pelik-pelik nanti keluar. Manusia ni jantung ni macam carburetor lah dia. Kau lulusan apa? Aku mekanik PhD. Cerita pasal jantung manusia. Kita percaya. Doktor dengar, jangan dengar dia. Bukan bidang dia. Walaupun dia PhD sini. Tuan setuju? Ini dia kata mustahil. Contoh mustahil akli. Allah Ta'ala itu ciri mustahil akal. Setuju? Kenapa tak boleh kata Allah jirim? Ini bukan hissi, bukan panca indera, kita tak nampak. Tapi akal mengatakan, akal tak boleh terima. Tapi dia kata, kalaulah benda mustahil itu akal tak boleh bayangkan, kenapa ada orang boleh bayangkan Allah tu jirim? Jadi bukanlah benda mustahil, kan?
Sebab tu kita kena faham apa itu akal. Apa itu akal? Ada orang dia tak tahu nak beza antara akal dengan dipanggil waham, ataupun dalam bahasa Arab lah, bahasa Melayu dia mungkin kita kata khayalan, gambaran, tasawur, tawahum, khayalan. Pada bahasa Arab tu, khayal tu daripada bahasa Arab semua. Itu bukan akal. Itu bukan akal. Itu beza tu antara macam orang bukan Islam, dia anggap berhala tu Tuhan, kan? Jirim kan? Tapi kita kata secara akal Tuhan mustahil jirim. Tuhan mustahil jirim secara akal. Jadi kalau orang Islam pula kata semua benda wujud jirim, semua benda hidup jadi Allah wujud, maknanya dia sebenarnya bukan pakai akal. Dia tak guna akal, dia guna khayalan, bukan akal. Akal kata mustahil Allah Ta'ala itu jirim. Tapi memang payah kalau tak belajar. Apa tu dia kata ini benda mustahil yang nazar, yang perlu kepada penelitian yang dalam, baru kita boleh faham. Oh, patutlah tak boleh kata Allah tu jirim. Ini yang nak kita belajar. Dah belajar dah kot. Bismillah. Boleh? Kenapa kita tak boleh kata Allah tu jirim? Bukan kata tak boleh, percaya tak boleh, i'tiqad pun tak boleh. Dan hakikatnya pun memang Allah bukan jirim. Habis tu Allah tu apa? Manusia ni bila kita kata ada satu benda dia wujud, benda lah, nak kata benda lah, ada sesuatu yang wujud tapi bukan jirim. Tak boleh fikir. Dia tak boleh fikir, maksudnya dia tak boleh bayangkan macam mana wujud tapi bukan jirim, bukan jisim. Habis tu apa? Habis tu apa dia? Sebab manusia hidup dengan jirim. Manusia hidup dengan jirim. Semua selain Allah jirim. Semua selain Allah jirim. Bahkan ada jirim-jirim yang kita belum nampak lagi lah. Malaikat jirim, cuma kategori macam malaikat, roh, jin, dia panggil jisim latif. Dia panggil jisim latif. Bahasa mamasak, makhluk halus. Makhluk halus. Sampai Allah boleh kata makhluk halus. Payah, tak faham istilah. Kalau kita jisim kasif, jisim kasif. Contoh kalau belajar sains yang fizik, kimia, pepejal, cair, gas. Pepejal dengan cair, jisim kasif. Panjanglah dengan selnya, atom, jantung, molekul sel yang belajar sains tahu. Sekarang ini kuantum fizik lagi, nanoteknologi. Semua memang dia akui fizik, ahli fizik semua benda dia jirim dia simpan macam ada berjalan sejari. Bila masuk kepada gas, saya kata gas ini dia antara contoh jisim latif. Udara jisim latif. Udara jisim latif. Cahaya adalah orang kata dua. Satu cahaya yang merupakan sifat, satu cahaya zat. Kalau cahaya yang merupakan zat, dia jisim latif. Kalau cahaya sifat, dia sifatlah sifat, bukan benda. Sifat dia sifatlah kepada satu benda. Allah bukan jisim. Maksudnya Allah bukan pepejal, bukan cair, bukan gas. Boleh? Kenapa? Sebab itu senang, jawapan paling mudah. Itu adalah makhluk. Itu yang paling mudah. Kerana itu makhluk. Betul.
Semua yang selain Allah, ma siwallah, apa saja yang selain Allah, semuanya makhluk, semuanya jisim. Maka Allah laisa kamitslihi syai'. Al-Quran terang-terang begitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hari-hari baca. Saya tak faham makna itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yakun total munafian. Laisa kamitslihi syai'. Syai' sesuatu apa pun. Sudah Allah sendiri nafikan. Yang kalau tak mau pakai akal pun lah kan, pakai Quran saja pun dah cukup. Cuma perlulah penjelasan akal di situ bagi orang yang tak cukup dengan apa ni, sekadar laisa kamitslihi syai', masih lagi kata tak sama tapi dia ada tapi tu. Allah nak kata syai', tak ada tapi. Itu nanti nanti kalau saya mulakan sekarang pukul 4 dah habis. Ada ini contoh, ini kan contoh baru bahas bab hukum akal. Yang betulnya nanti akidah itu akan dibahas dalam sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Sifat sambiah nanti ada satu sifat kan. Lepas kita baca wujud, qidam, waqa', mukhalafah lil hawadith. Dia mesti bermula dengan wujud dulu. Sebelum kita kata Allah ni bukan jirim, maka kita kena bahas tentang wujud dulu. Allah ni wujud. Wujud Allah tu macam mana? Sebelum ni kita belajar Allah wujud dia tu. Pernah dijelaskan wujud Allah tu macam mana? Itu nanti ni kitab kita dah naik ke satu level. Sebelum ni pun kita dah bahas satu kitab kan, dah khatam. Mungkin masa tu pening-pening bila-bila yang sebahagian lah, mungkin sebahagian faham lah. Ini lagi dalam lagi insyaAllah. Wujud. Sebab dia kata kan Allah wujud, kita wujud, Allah hidup, kita hidup. So, semua benda yang wujud, yang hidup jirim, Allah pun jirim. So kita kena faham dulu, Allah punya kewujudan tak boleh. Apakah makna wujud dinisbahkan kepada Allah itu, apa maknanya? Dan apa makna wujud itu sendiri? Itu kita akan bahas. Tak wajib, tak nak dengar pun tak apa. Tapi fardu kifayah ataupun sunat. Nak mendalami lah orang kata, ini namanya kuliah. Kalau benda yang sama je, Allah Ustaz ni tak payah lah terus. Sekolah gendang dah belajar, dia bilang boleh sama je. Saya kira Ustaz lain pula yang basic. Tapi bila buat akidah ni, dia masuk mendalam, dia agak mencabar sikit lah. Tuan-tuan kan, saya rasa tempat ni kebanyakannya profesional. So saya rasa tak ada masalah bawa kitab macam ni. Tuan-tuan boleh fikir sampai benda yang sama je. Benda-benda orang yang pakar dalam bidang ni, bidang tu PhD misalnya, dalam bidang tertentu, kalau dia alihkan sikit pemikiran dia ke adalah akidah menyebab ni, insyaAllah dia faham. Cuma agak mencabar sikit untuk kita bahas benda lain. Ada juga macam teori-teori fizik, teori-teori sains, kita belajar benda lain pun ada. Microbiology itu benda lain. Benda yang tengok mikroskop baru nampak pun orang boleh kaji kan. Kuantum fizik semua orang boleh kaji. Cuma bila metafizik dia payah sikit. Kalau kuantum fizik pun masih lagi fizik. Tapi kalau metafizik susah sikit. Metafizik benda lain. Sebab tu sebahagian saintis dia pisahkan antara bab metafizik ni, maksudnya benda lain, ketuhanan, kubur, mahsyar, mizan, itu falsafah. Dia pisahkan. Itu dipisahkan daripada ilmu. Knowledge hanya benda yang nampak. Kalau benda tak nampak, itu falsafah. Dia kata sebahagian ya. Zat sesuatu yang wujud, itu panggil zat. Dan dia punya muqabil dia sifat. Zat. Lepas tu orang kata, kenapa kita boleh kata Allah zat? Kenapa kita boleh nisbahkan Allah zat dan tak boleh kata Allah jirim? Kita pun zat, Allah pun zat. Boleh pula kata kan?
Tapi kenapa tak ada kata Allah kita kirim Allah sendiri? Okey, dia pergi kepada satu lagi pembahasan. Kita nak menisbahkan sesuatu lafaz kepada Allah, mesti kena ada Quran hadis. Mesti kena ada Quran hadis. Ada tak Quran sebut zat Allah? Ada tak hadis Nabi menyebut zat Allah? Ada tak Quran sebut Allah jisim diri? Hadis Nabi sebut Allah jisim diri? Kalau kita nak menisbahkan suatu lafaz kepada Allah, mesti kena ada Quran hadis. Akan dihuraikan makna dia. Huraikan makna. Lafaz mesti Quran hadis. Tapi makna akan. Makna akan. Sebab tu orang baca Quran, dia boleh baca. Faham makna dia? Kalau dia nak faham makna Quran, dia kena guna akal. Ada tak lafaz zat dinisbahkan kepada Allah Ta'ala? Ada. Sebab tu ulama pakai lafaz yang Allah Ta'ala nisbah kepada dia. Ada dalam hadis Nabi. Saya tak ingat hadis dia, cuma ada satu sahabat Nabi melantunkan satu syair dan disebut itu Zatullah. Disebut Zatullah. So Nabi dengar, Nabi ya kan? Nabi tak ingkar kan? Jangan kau kata Zatullah. Nabi tak ingkar makna. Tapi tak ada satu ayat Quran pun, tak ada satu hadis pun yang kata Allah itu jisim. Yang menisbahkan lafaz jisim diri kepada Allah, tak ada. Tak ada. Huwa, yang kecoh zikir huwa kan. Pak Edo sedang zikir huwa boleh. Huwa berpuluh-puluh, kalau tuan-tuan rajin kira dengan Quran, berapa kali Allah Ta'ala gunakan lafaz huwa untuk nisbahkan kepada dia. Qul huwallahu ahad, huwa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Huwa berlambak-lambak Allah bernisbah kepada dia, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita huwa, Allah pun huwa. Huwa tu maksudnya pronoun, kata ganti diri yang mewakili seorang lelaki yang lain, yang tak ada pada perbicaraan. Dalam ilmu tata bahasa grammar kita ada tiga kan, mutakallim, mukhatab, ghaib. Maksudnya orang yang berbicara, orang yang diajak bicara, dan benda yang dibicarakan yang tak ada dalam majlis perbicaraan, itu dipanggil ghaib. Kata ganti diri ghaib. Bahasa Inggeris pronoun yang unseen apa lebih kurang itulah makna. Kalau macam ana, nahnu, saya, kami, itu mutakallim, orang berbicara. Kamu, anta, anti, antuma, antum, antuna, itu semua orang yang diajak bicara dengan mukhatab. Kalau huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, itu kata ganti diri yang ketiga, orang yang dibicarakan. Maka dia akan pergi pada makna seorang lelaki yang lain. Adakah Allah lelaki? Walaupun lafaz itu huwa dinisbahkan kepada Allah, tapi dia punya makna tak sama dengan huwa kita disebabkan kepada mana-mana lelaki ini. Tapi Allah guna istilah itu nafsul kan. Nabi SAW dalam surah Al-Maidah ada ta'lamu ma fi nafsi wa la ta'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, tapi aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu, ya Allah. So Nabi Isa, walaupun Nabi Isa yang bercakap, Nabi Isa tak bercakap dalam bahasa Arab, Nabi Isa bercakap dalam bahasa Syriani. Tapi Allah cerita dalam Al-Quran dalam bahasa Arab. So Allah terjemahkan kata-kata Nabi Isa dalam bahasa Arab dan menisbahkan kepada diri dia sendiri nafsu. So boleh kita guna Allah, kata Allah tu nafs, boleh. Allah nafs boleh, zat boleh, wa boleh. Tapi jisim, jirim boleh, tak boleh. Sebab yang pertama tak boleh, tak ada waris dalam Quran hadis. Itu sebab pertama. Sebab yang kedua, makna jisim-jirim itu tak sesuai bagi Allah. Habis itu makna huwa nafs sesuai kepada Allah, sesuai dengan makna dia tersendiri. Makna dia tersendiri, bukan makna yang dinisbahkan kepada manusia, makhluk. Lepas tu dia pergi lagi. Oh, kalau macam tu boleh lah kata Allah ada tangan, Allah ada wajah, Allah. Lafaz tu disebut dalam Quran kan? Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Dia akan gunakan hujah yang sama. Oleh kerana Al-Quran
menisbahkan lafaz itu kepada Allah, kita bolehlah nisbah. Allah di langit, Allah di araskan, boleh, tak ada masalah. Tapi apa maknanya? Sama je. Macam mana huwa, nafs, zat, makna dia tak sama. Kalau kita nisbahkan kepada Allah, makna lain. Nisbah kepada manusia, makna lain. Sama je. Tangan, lain makna dia. Apa dia? Contohlah ni dah terlagi sikit dah daripada apa. Sebab saya fahamlah tujuan soalan tu nak tanya kan. Bila saya kata tak boleh nisbah kepada Allah jisim diri, zat boleh pula tak? Sebab selagi ada dalam kita boleh. Cuma walaupun begitu, kita tak akan mengambil makna yang sama. Itu dia akan pergi pula kepada pembahasan bahasa. Dia panggil dalam bahasa Arab, bahasa Melayu pun ada, bahasa Inggeris pun ada, dia kata lafaz yang apa, muradif, sinonim, antonim lah, apa segala macam. Dalam bahasa Arab dia ada mustarak, dia ada hakikat majaz, dia ada muradif. Satu lafaz yang sama memberi makna kepada hakikat yang berbeza, itu dipanggil mustarak. Ada yang dipanggil mutawatir, lafaz yang sama memberi makna yang sama, itu lafaz yang sama kekuatan dia. Ada yang dipanggil lafaz yang musyakkak, lafaz yang sama tetapi memberi makna yang sama pada kekuatan yang berbeza. Saya nak bagi tahu ulama kaji mendalam benda ni, bukan ilmu akidah ni main macam tadika sekolah rendah, tak ada. Ini lebih tinggi daripada PhD. Dia punya kaji, sebab kita nak kaji zat yang maha tinggi, yang maha mulia. Tak boleh pembahasan semudah-mudah begitu. Cuma tak dibebankan kepada orang awam lah untuk tahu sampai tahap tertentu. Tapi bila timbul benda-benda macam ni kan, kita kena jelaskan. Kena jelaskan. Ulama kena jelaskan. Okey. So lafaz tangan misalnya, Allah nisbah, okey, tak ada masalah. Tak ada siapa pun ulama menafikan penisbahan yadullah kepada Allah. Siapa nafi, kafir. Istiwa ala arsy, siapa nafi, kafir. Tak boleh, itu Quran. Tapi apa makna tangan tu, apa makna istiwa tu, itu yang dibahas. Sama macam zat tadi kan, boleh nisbah kepada Allah, makna zat. Boleh nisbah nafs, boleh nisbah huwa, boleh. Sebab apa Quran tu. Tapi jangan kita ambil makna tu yang dinisbahkan kepada manusia, kepada makhluk pun kita bubuh dekat Allah Ta'ala dia. Itu yang tak boleh. Sebab apa tu? Laisa kamitslihi syai'. Kita akan menafikan makna laisa kamitslihi syai'. Banyak salafus saleh banyak dia nisbahkan kepada Allah tangan, tapi dia kata laisa kamitslihi syai'. Boleh. Tapi ada beza sikit dengan ada orang dia kata macam ni, Allah pun ada tangan juga, tangan anggota lah, tapi lain lah. Itu masalah. Itu masalah. Kalau sekadar kata tangan, Allah kata tangan, kita kata tangan, tapi kita tak tahu tangan yang Allah maksudkan itu apa. Tangan ni kita cuma lain lah, betul mungkin daripada mula lah kan. Itu di situ kita perlu bahas makna, guna akal. Untuk bahas makna dia mesti akal. Mesti akal. Macam mana kita nak bahas lagi kalau tak guna akal? Apa makna Al-Quran? Bila Allah kata Ar-Rahman ala arsy istawa, kalau kita gunakan perkataan istiwa itu kepada manusia, apa makna dia? Dia boleh jadi makna duduk, bersemayam. Tapi boleh ke kita nisbahkan makna istiwa itu kepada Allah, duduk, bersemayam? Tak boleh. Lafaz tak ada masalah. Lafaz apabila Quran sebut, siapa pun tak boleh nafi. Siapa nafi, kafir. Dan lafaz. Tapi makna dia itu, makna apa? Kalau tak ada ayat Quran kan, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tak apa kan? Allah pun tak nafikan dia sama. Boleh dia sama sikit-sikit, tak apa. Dah Allah sendiri kata laisa kamitslihi syai'. Kita nak buat macam mana lagi? Ulama kata dah Allah tak nafikan dia langsung tak sama. Cuma kena ingat persepatuan. Kalau tuan-tuan ingatlah dulu, kita akan ulang lagi. Apakah ukuran persamaan dan perbezaan itu antara yang paling penting dalam dalam ilmu sastra, ilmu tata bahasa pun mungkin dibahaskan. Kita nak membuat perbandingan antara A dengan B. Kita nak tentukan dia ni sama ke tak sama. Apa dia punya kaedah, apa dia punya syarat dia, apa topik dia dalam syarat dia, topik dia, ukuran. Apa ukuran dia? Kita nak kata benda ni sama atau tak sama.
Dan kita ada sama 100%, tak sama 100%, atau mungkin sama 90%, tak sama 50%, atau sama 30%, tak sama 70%, atau sebaliknya. Betul? Antara Allah dengan makhluk macam mana? Kita nak bila Allah kata laisa kamitslihi syai', tak samanya dari sudut mana? Berapa peratus yang tak sama? 1% ke atau tak sama dari segini je, tapi sama je dari segini? Tak boleh. Dia ada ukuran, dia tak boleh main macam kita bandingkan antara dua manusia. Antara dua manusia, abang dengan saya, sama tak sama? Tuan-tuan dengan saya, sama tak sama? Dia akan ada benda yang sama, akan ada benda yang tak sama juga. Dari segi kemanusiaan, sama-sama manusia. Tapi saya bezalah dengan yang di sebalik tabir sana, dia orang manusia tapi dia perempuan, saya lelaki. Tuan-tuan sama lagi dengan saya lelaki. Betul, sama-sama lelaki. Sama-sama orang Malaysia, sama. Adalah beberapa nisbah yang sama. Apa beza dia? Ada perbezaan. Tuan-tuan putih sikit, saya hitam sikit. Atau terbaliklah, saya putih lebih, tuan-tuan gelap sikit. Itu ada ukuran. Dari segi ketinggian, saya mungkin pendek, tuan-tuan tinggi, atau saya tinggi, tuan-tuan pendek sikit. Saya gemuk, tuan-tuan kurus. Mungkin ada perbezaannya, ada persamaannya. Betul? Lepas tu kita banding kita pula dengan binatang. Lainlah, tapi sama-sama hidup, sama-sama. Last sekali pergi kepada bila kita bandingkan semua benda. Contohnya kita dengan air, berbeza dia. Beza banyak lah, cuma sama-sama jisim. Last sekali dia pergi kepada apa? Semua benda sama dari segi satu sudut, semua jisim. Dan semua jisim. Bila kita bandingkan semua benda dalam dunia ni, akhirnya akan pergi kepada satu persamaan, iaitu semua benda jisim. Ada benda yang bukan jisim, dia beritahu. Dan sifat bagi jisim adalah dia panggil alam. Akhir sekali akan pergi ke situ. Di sinilah Allah berbeza dengan semua makhluk di bukan jisim. Sebab tu bila kita nak kata Allah tangan boleh, tapi jangan kata tangan yang berjisim. Nak kata Allah ada wajah boleh, tapi bukan wajah yang berjisim. Tuan-tuan. Sebab tu benda ni perlu dibahas, bukan main. Allah sebut, kita sebut je lah, tak ada masalah. Tapi adakah akidah kita ni hanya sebutan-sebutan saja tanpa kita mengetahui maknanya? Itu akidah. Allah dah sebut kata dia lain, kita sebutlah. Rumahnya akidah tu main sebut-sebut je lah. Mana dia apa? Tak tahu kan mana dia. Tak tahu mana dia dekat langit. Habis itu yang ayat kat bumi dia kata macam mana? Macam mana dia lain sikit? Lain sikit. Faham kan? Untuk kita kena diajar mukadimah di sini. Pemahaman tentang wajib akli, mustahil akli dan harus akli. Supaya akal kita betul-betul akal. Akal kita itu betul-betul akal. Sebab manusia ini bukan ada akal saja. Dia ada akal, dia ada zihni, dia ada emosi, dia ada nafsu, dia ada syahwat, dia ada perasaan, dia ada macam-macam. Kita bukan, agama bukan ikut emosi, bukan ikut perasaan. Agama akal yang sahih, berpandukan dalil Quran hadis yang sahih dengan pemahaman yang sahih, yang benar. Bukan main ikut-ikut Quran. Allah sebut, kita ikut memang. Habis itu Allah sebut Allah menipu, kita kata menipu kan? Kalau semuanya nak berkaitan dengan Allah sebut sahaja, berapa banyak dalam Quran Allah sebut ikhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Contohnya orang munafik cuba menipu Allah, sedangkan Allah lah yang menipu mereka. So dia nak kata Allah menipu. Allah sebut Allah wa huwa khadi'uhum, sedangkan Allah lah, dialah Allah yang menipu mereka. Allah menipu kan? Allah sebut. Jangan nanti kalau kita pakai kaedah itu, mau habis semua benda lah kita kena nisbah kepada Allah. Allah sebut dalam Quran, Nabi kan, Allah kata wahfid janahaka lil mu'minin, wahai Muhammad, rendahkan sayapmu terhadap orang beriman. Nabi ada sayap? Nabi ada sayap? Tak ada. Allah kata ada sayap? Quran kata ada sayap? Fi Quran tu bahaya bang, apa nanti? Sebab tu bukan macam tu je kita faham Quran.
Sebut Allah sebut, kita kena ikut. Penuh dengan makna. Bila orang Melayu kita pandai pula kata kan, jangan panjang-panjang macam mana apa Allah dah buat saya tangan saya panjang, macam mana kau ni cikgu kau tak ajar sekolah bahasa, jangan panjang tangan. Dia faham tak? Jangan panjang tangan macam mana ni? Kau ni kepala batu lah. Kalau saya bukan batu lah ya. Sudah. Bahasa, adakah kita ambil makna secara literal saja macam tu je? Untuk Allah pun kita bantai secara literal tu. Betul. Imam Sanusi kata nanti ada antara kesalahan yang paling besar dibuat oleh sebahagian manusia, dia mengambil makna literal dalam Al-Quran dan Hadis, dan benda itu malah boleh membawa kepada kekufuran. Ambil makna Quran Hadis secara literal itu paling bahaya sekali. Itu dia belajar di sini hukum akal supaya kita jangan 100% ambil makna literal. Sebab bukan semualah, ada sebahagian perlu kita tengok makna dia. Sebab ternyata bahasa kita sendiri pun ada peribahasa. Kera di hutan kesusukan, anak di bangkuan dibiarkan. Betul? Sekolah rendah punya pelajaran. Waktu saya tanya, segera di hutan, berapa dia pergi ya? Kompom tak faham bahasa. Makcik, boleh tak saya memetik bunga di taman? Pokok bunga makcik kat taman banyak, petiklah banyak-banyak kau nak. Kalau ini dimaksudkan betul ke atau dia kata betul? Dia tak faham bahasa. Bahasa Melayu pun ada bahasa kiasan. Kita faham bukan maksud dia suruh memetik bunga kat taman. Ada nak makna sebalik nak minang anak dia. Tapi sebut memetik bunga di taman. Takkan kita faham memetik bunga di taman, apa memetik? Kan? Banyak lagi. Sama je Al-Quran. Bahkan Al-Quran sastra tu paling tinggi, paling hebat. Jangan tunggu main ambil je macam tu. Boleh tak? Ada nanti insyaAllah pembahasan. Dia ada satu lagi lah pembahasan yang khusus dalam bab ni. Lafaz-lafaz yang boleh dinisbah kepada Allah dan yang tak boleh. Dia ada satu tak lain lagi lah. Tapi saya akan sikit-sikit lah. Dalam bahasa senaraikan apa yang Allah sebut Al-Quran. Ada termasuklah Allah melihat, kita melihat, Allah mendengar, kita mendengar, sama je. Semua lafaz tak ada masalah kalau ada penisbahan kepada Allah. Tapi makna dia apa? Itu yang kita nak bahas. Makna dia apa? Allah hidup, kita hidup, apa makna dia? Allah wujud, kita wujud, apa makna dia? Allah ada tangan, kita ada tangan, apa makna dia? Itu saja. Boleh ya? Dan masa pun dah time. Jadi kita tangguh insyaAllah bagai ialah campur lagi pembahasan tentang masalah nas sikit lagi sebelum masuk kepada akidah. Sebab ini mukadimah penting. Kalau kita tak dapat faham hukum akal, susah kita nak faham Quran Hadis. Sebab Quran Hadis diturunkan kepada orang yang berakal. Kan? Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Quran dalam bahasa Arab supaya kamu boleh gunakan akal. Tanpa akal kita akan jadi tersesat. Nauzubillah min dzalik. Jadi setakat itu dululah. Jadi mohon maaf sepanjang tahun mengajar ada salah silap. Baik tapi boleh kan. 4 hari lagi insya-Allah. Jadi ada kata-kata yang menyakitkan hati ataupun apa sajalah, saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita taufik dan bagi kita faham, amalkan, sampaikan. Dan kita tangguh dulu dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.